Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi dengan Pak Haji pada malam ini bersama dengan kuliah herba kita, Masya Allah ya. Jadi kuliah herba kita pada malam ini kita nak menyentuh tentang bagaimana dalam masyarakat kita, masyarakat yang terkenal dengan santau. Atau dalam bahasa dia disebut santet. Jadi kita dah banyak kali membincangkan isu ini. Tapi Pak Haji cuma nak merumuskan beberapa rumusan-rumusan akhir supaya kita dapat faham bahawa wujud atau tidak santet ini dalam masyarakat kita. Kalau di Malaysia memang tak berapa ketara, tapi ada bicarakan orang. Tapi kalau di Indonesia memang santet ini sudah menjadi perkara lumrah ya. Sampai ada ungkapan kalau pinangan ditolak, bomoh bertindak. Tu istilah dia tu. Berarti amaran. Santet orang tu. Masya Allah. Baik, sebenarnya Pak Haji ingin untuk merumuskan beberapa rumusan-rumusan tentang pengobatan ini. Yang basic pengobatan itu adalah keyakinan, kepercayaan. Yang Islam datang, dia membawa akidah. Jadi kalau orang-orang yang tidak ada akidah ini, kepercayaan pengobatan mereka ialah kepada unsur-unsur mistik. Unsur-unsur misteri. Boleh terjadi daripada bantuan ghaib, daripada jin, daripada pemujaan-pemujaan mereka. Maka Islam ini telah datang membawa kepercayaan manusia kepada kepercayaan kepada Allah. La shifa'a illa shifa'uka. Tiada yang menyembuh melainkan engkau yang menyembuh. Siapa? Yakni Allah. Jadi kuasa mutlak penyembuhan itu adalah ada di sisi Allah. Jadi oleh sebab itu dalam Islam pengobatan ini termasuk dalam soal ibadah. Soal tauhid. Soal bagaimana kita nak menjaga tauhid jangan jatuh syirik. Supaya keyakinan kita dan amalan-amalan praktikal daripada pengobatan itu tidak terkeluar daripada bingkai Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi oleh sebab itulah maka kita mempelajari ilmu pengobatan ini dengan tujuan untuk memperkukuhkan akidah yang ada dalam diri kita sendiri. Baik, oleh sebab itu maka ada Pak Haji nak rumuskan pada malam ini iaitu tentang kelebihan. Bagaimana Allah menciptakan kelebihan tanah liat sebagai salah satu daripada pengobatan yang sangat penting. Jadi tanah liat ini kita tengok dia digunakan dalam masyarakat orang Melayu dulu. Mereka mengambil tanah liat, masukkan ke dalam air kelapa, aduk sampai dia turun ke bawah semua hampas-hampasnya, maka minum airnya itu. Ini begitu berkesan bagi orang yang muntah, berak, ya. Termasuk orang kalau diarrhea, ya. Kalau diarrhea itu pun kita kena lihat bahawa dia perlu memasukkan juga ke dalam air kelapa itu garam. Jadi garam kita masukkan ke dalam air kelapa itu untuk orang yang diarrhea. Sebab apa ya? Masalah diarrhea ini, masalah orang yang ceret-beret ini, mencret ini, dia akan kehilangan air. Dia akan kehilangan air. Jadi bagaimana dia nak supaya tubuh badan itu dapat memegang air, maka dia masukkan garam. Garam itu span sebagainya. Baik, jadi ada satu lagi perkara ialah memasukkan lagi tanah yang bersifat hexagonal. Kita bisa tengok tanah hexagonal ini ialah tanah daripada tanah liat. Misalnya kita kata busut yang tumbuh di dalam kebun sawit. Itu mempunyai bentuk hexagonal, segi 6. Sama seperti honeycomb. Sama seperti sarang lebah mempunyai segi 6. Jadi kalau dia bentuk segi 6, maka dia memegang air.
Itu yang pertama sekali, kenapa bila seseorang itu diarrhea, dia perlu mengambil daripada tanah liat. Perlu menggunakan pengobatan tanah liat. Yang keduanya ialah bila berlakunya keracunan dalam tubuh badan kita, terdapat ion-ion yang disebut sebagai ion-ion racun yang terdiri daripada ion positif. Di mana ion positif ini dia menyebabkan darah kita beracun. Contohnya orang yang ada masalah buah pinggang. Contohnya pesakit kencing manis. Orang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Atau orang yang mempunyai berbagai penyakit kanser. Rheumatoid arthritis yang disebut sebagai racun itu mempunyai ion positif. Di mana nak mengeluarkan ion itu perlu kepada ion negatif. Supaya negatif dan positif ini dapat mengikat. Ion negatif ini dapat mengikat ion positif untuk ditarik keluar dalam bentuk kencing, urinary, sistem urinary ataupun di dalam buang air besar. Apakah dia materia medika yang boleh menarik ion-ion positif ini untuk keluar? Dia adalah tanah liat. Maka tanah liat ini terbahagi pula kepada dua jenis. Yang satu tanah liat ini yang mempunyai ampayan-ampayan. Ada seperti pasir, bahan organik, kekotoran yang ada padanya. Sehingga kalau kita pegang, kita ramas tanah liat tersebut, dia akan rasa pasir di tangan kita. Tetapi ada yang tanah liat yang lebih halus, yang lebih soft. Kalau kita pegang dia tak rasa langsung tanah liat tersebut. Maka jenis ini yang kita gunakan dan kebanyakan dia mengandungi magnesium dan kalsium yang tinggi. Yang mana tanah liat ini berwarna putih kelabu. Putih kelabu. Kita biasa tengok tanah liat ini ada yang warna hitam, ada yang warna kuning, ada yang berwarna putih. Ya, kalau yang putih itu dia panggil kaolin. Itu dia buat sebagai tembikar dan sebagainya. Tetapi ini tidak berwarna kelabu. Jadi dia mempunyai bentuk heksagonal. Dia akan membuatkan dia dapat menjaga, memelihara oksigen juga dalam tubuh badan kita. Dan dapat menarik ion-ion yang positif, yang beracun itu keluar daripada badan. Jadi kalau begitu kita tengok tradisi masyarakat orang Melayu dulu. Mereka kalau kita makan mengambil daripada pucuk papaya, kita katakan pucuk papaya itu pahit. Ketika mereka ingin air beracun. Ambil makanan apa semua beracun. Terdiri daripada pewarna, bahan awet, perasa, pewangi, pengembang. Semua itu menyebabkan racun yang kita tidak boleh bebas melarikan diri pada setiap hari. Melainkan kita perlu untuk ataupun clay yang kita gunakan. Jadi alhamdulillah, kalau kita tengok angkasawan ya, Pak Ji sharekan dekat sini cerita kalsium bentonite. Ya, jenis kalsium bentonite ni angkasawan yang astronot yang pergi ke angkasa lepas, mereka tak bawa seseorang banyak ya. Mereka bawa kalsium daripada kalsium bentonite. Jadi kerana ketiadaan graviti, kita pun macam itu juga. Kalau kita tidur saja, kita tak lawan graviti, tulang-tulang kita lemah. Exercise yang paling bagus ialah mendaki tempat tinggi. Bila kita mendaki tempat tinggi, tulang kita jadi kuat. Otot kita jadi kuat. Tapi kalau astronot ini mereka duduk di dalam kapal angkasa,
yang tidak ada graviti. Tulang mereka jadi lemah. Bagaimana mereka nak menguatkan tulang tersebut? Melainkan mengambil kalsium bentonat. Kalsium bentonat. Jadi kalsium bentonat ini digunakan. Masya Allah. Kemudian kita tengok pula dalam tubuh badan kita ada enzim. Atau dalam bahasa Indonesia panggil enzim. Enzim ini yang membuat mengasimilasikan digestion, pencernaan yang perlu ada. Ada enzim yang ada dalam tubuh badan kita. Ada enzim yang perlu kita ambil daripada tumbuh-tumbuhan. Kita perlu ambil daripada papin daripada tomat. Daripada bromelain, nanas. Ya. Jadi kita boleh ambil daripada enzim yang ada daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Enzim yang ada dalam tubuh badan kita juga Allah telah siapkan. Maka enzim ini dia bersifat kalau kita sakit dia kurang. Sihat dia bertambah. Jadi yang menentukan sakit atau sihat seseorang itu melihat pada enzimnya. Kalau enzimnya tinggi, dia sihat. Kalau enzimnya kurang, dia sakit. Tua dan muda. Kalau enzim itu ketika dia muda, tinggi. Kalau dia sudah tua, dia akan kurang. Jadi, bagaimana kita nak maintain supaya enzim ini maintain dalam tubuh badan kita ini? Salah satunya ialah dengan mengambil dari tanah liat. Masya Allah. Pengobatan tanah liat ini pengobatan sunnah Nabi SAW. Digunakan untuk luka. Ya, itu di antaranya. Masya Allah. Baik. Kita tahu bahawa manusia ini, Allah ciptakan dia daripada apa dia? Daripada tanah. Asal kejadian kita daripada tanah. Maka ke dalam tanah. Hancur, binasa di dalam tanah. Dan oleh sebab itu mineral-mineral yang ada pada tubuh badan kita ini persis yang ada di dalam tanah. Persis sama. Kita balik semula ke situ. Ya, itu adalah antaranya satu yang akan berlaku. Siapa pun, semua orang akan meninggal. Sama ada dia suka, dia tak suka, dia kaya, dia miskin, dia mencintai, dia dicintai, pasti dia akan meninggal. Maka kembali semula kita kepada tanah. Dan bagaimana tanah ini mengawal perebutan. Perebutan supaya jangan hasil daripada pembusukan tubuh badan manusia ini menyebabkan terkontaminasi hidup orang yang masih hidup. Maka Allah mengajar Habil dan Qabil ini kita dapat lihat bagaimana Allah mengajar manusia itu dikebumikan. Terbaik manusia itu dikebumikan. Begitu kita lihat keadaan apa yang berlaku kepada kucing lah. Ketika dia membuang kotoran dia tahu bahawa ada racun pada kotoran tersebut. Ya, mungkin dia juga tidak tahu. Tapi insting yang diajar kepadanya ialah kambuskan kotoran itu dengan tanah. Anjing juga begitu. Jadi ini menunjukkan bahawa tanah itu meneutralkan balik semua keracunan yang ada. Jadi sebab itu kalau kita menternak ayam, contohnya ayam yang tak sihat, bagi dia pijak tanah. Bagi dia mula mengambil makanan di atas tanah. Sihatlah dia dengan izin Allah. Jadi oleh kerana itulah maka manusia itu tubuh badannya itu berada di dalam mineral-mineral yang ada dalam tanah. Sebab itu manusia perlu makan tanah. Baik. Jadi penelitian ini menunjukkan bahawa tanah liat ini sangat efektif untuk membunuh semua bakteria. Bakteri dalam bahasa Indonesia panggil bakteri. Ya. Dan juga untuk menghilangkan keracunan yang ada di bawah kulit. Ada banyak soalan yang dikemukakan kepada Pak Haji. Kenapa ya? Kami makan dah. Kami ambil dah antiret. Tapi gatal kulit tak sembuh. Eczema tak sembuh. Kenapa? Rasa-rasanya kenapa?
Pak Haji dah sebutkan ada 3 perkara. Herba tidak boleh berfungsi. Pertama, sembelit. Orang tu pasti sembelit. Dia tak dapat buang air besar. Kalau dia tak dapat buang air besar, bagaimana herba itu nak bekerja? Yang kedua, dia ada stres yang berterusan. Yang ketiga, dia tak dapat tidur malam. Daripada 3 faktor ini, pengambilan tanah liat anti-rat itu pun tidak akan memberikan banyak manfaat sebelum kita selesaikan kepada 3 perkara. Ini yang Pak Haji sebutkan bahawa kenapa kita perlu ambil Cyanida. Ramai orang yang tak belajar tentang konsep pengobatan yang sebenarnya, iaitu harus melakukan colon cleansing. Di mana congested colon itu mendatangkan racun pada tubuh badan. Macam mana kita nak keluarkan colon cleansing ini? Cara kita nak keluarkan kotoran hampas yang berlengketan di dinding usus yang menyebabkan berlakunya karsinogenik, yang menyebabkan keracunan itu. Bagaimana kita nak keluarkan? Kalau dulu kita keluarkan pelawas. Kita ada pelawas. Sekarang pelawas itu masih ada juga, kedapatan juga. Dan kita ada satu yang lebih bagus, iaitu Cyanida spray. Cyanida spray ini jarang orang nak menggunakannya. Sebab mereka menganggap bahawa Cyanida ini ada ubat sebagai ubat pelawas semata-mata. Kalau dia tak makan pun tak jadi apa-apa. Tetapi sebenarnya Cyanida itulah puncanya. Ubat segala ubatnya itu. Sebab itu Nabi SAW cerita pada Senna wa Sannu. Senna itu ubat, ibu ubat. Untuk melancarkan pembuangan air besar. Buang untuk colon cleansing. Sama juga dengan Cyanida yang berfungsi untuk colon cleansing. Maka akibat daripada tak keluar itu, maka tubuh badan itu akan jadi radang. Berlakulah pembengkakan, kadang-kadang limfoma. Berlaku limfoma, dia jadi ketumbuhan di mana-mana tu badan kita, di leher dan sebagainya. Akibat daripada sembelit tadi. Sebab itu Pak Haji dah jelaskan dulu bahawa orang dulu merawat orang sakit dengan menggunakan kaedah julak. Kenapa julak? Supaya jadi lawas. Bila lawas, bisul pun jadi kecil. Ketumbuhan jadi kecil. Termasuklah kanser, fibroid, cyst, tumor akan jadi kecil. Jadi persoalannya kalau saya ambil Cyanida tapi tak kecil, kenapa? Masih tak cukup dosisnya. Bagaimana nak kira dosis? Dosis tak dikira. Orang lain tak dikira dosis. Yang mengira dosis ialah tubuh badan orang sakit itu sendiri. Jadi berartinya selagi tak lawas, kena pertingkatkan dosisnya. Kalau dia kata saya ambil 2 kali, 1 kali spray, dah ambil sehari 3 kali, tak boleh keluar juga, lawas juga, tak lawas juga. Maka kita kena tambahkan dosisnya sampai dia lawas. Macam orang mengambil vitamin C. Dia ambil vitamin C. Vitamin C ni efektifnya waktu mana? Bila dia jadi syirik-birik. Diarrhea. Ada orang yang ambil vitamin C sedikit dah jadi diarrhea. Sebab dia tak stres. Tapi kalau orang tu stres, tinggi dalam tubuh badannya itu, maka dia makan banyak pun tak jadi diarrhea. Jadi oleh sebab itu tahap pengambilannya berbeza. Ambil vitamin C sampai jadi diarrhea. Ambil Cyanida sampai lawas. Nah, ini yang perlu diberi perhatian ya. Jadi kalaupun kita dah gunakan daripada tanah liat tapi tak mau berkesan juga, berartinya di sini kesalahannya ialah kerana tidak lawas. Itu yang pertama. Okey, kemudian di sini dalam kajian menunjukkan bahawa perawatan yang lain untuk orang sakit dalam perut, orang yang ada diarrhea, orang yang ada colitis, tis ni radang dalam perut, anemia. Anemia ni kenapa berlaku anemia? Kerana masalah tulang. Kerana darah itu, dia kurang darah disebabkan kerana tulangnya tak kuat. Kerana yang membuat darah itu ialah som-som di dalam tulang. Jadi kalau tulangnya bermasalah, maka dia akan jadi anemia. Siapa pun kalau dia anemia, tulang dia bermasalah. Kuatkan tulang. Bagaimana nak kuatkan tulang? Maka kena gunakan dia punya kalsium. Di mana nak dapat kalsium? Dapat daripada
tanah liat, kalsium yang mudah diserap oleh tubuh badan. Jadi oleh sebab itulah maka kalau kita boleh menguatkan tulang, kita dapat menghilangkan penyakit osteoporosis, penyakit orang patah tulang bila di usia-usia tua. Bukan hanya sekadar itu saja, tetapi dengan pengambilan daripada kalsium ini juga dia menguatkan ataupun dia memperbaiki sum-sum tulang untuk pengeluaran darah merah, sel darah merah. Jadi kalau anemia ini pengobatannya apa? Pengobatannya tulang. Sebab itu banyak kajian yang menunjukkan bahawa orang merawat anemia ini dengan memberikan madu lebah tualang. Madu lebah multiflora yang liar itu. Daripada lebah yang besar itu. Kerana apa? Kerana madu itu menguatkan tulang. Bila madu itu menguatkan tulang, di dalam tulang itu membungkus sum-sum tulang yang bertugas untuk mengeluarkan darah. Jadi kita tak baca madu itu hanya untuk memperbaiki tulang, osteoporosis, tapi kita baca dia juga memperbaiki darah. Jadi di sini ada satu produk yang Pak Haji keluar yang bernama HB spray atau blood refill spray. Jadi kalau kita dengar tu aneh sikit, boleh tak ada blood refill pula? Macam air mineral pula ada blood refill. Ya, kenapa tak boleh refill? Kita bukan nak membuat dia punya darah tersebut, tapi kita nak buat supaya sum-sum itu berfungsi. Supaya dia mempertengkakkan HB. Begitu orang yang ada penyakit buah pinggang, HB-nya rendah. Kita tengok dia pucat saja. Pasal apa? HB dia rendah. Macam mana nak meningkatkan HB? Kita kena memperkuatkan tulang. Ya, memperkuatkan tulang salah satunya dengan menggunakan daripada tanah liat. Itu di antaranya untuk perawatan anemia. Sementara untuk kecantikan wajah boleh digunakan. Yang tidak boleh dibuka, sapu dengan air, basuh dengan air, sapu di muka, dia menarik kotoran-kotoran. Sel muka ni dia hidup 7 hari. Kalau kita sapu dia, kita biar 15 minit, kita basuh dia dengan sabun Puraria, dengan sabun BCO, ya, dengan sabun-sabun kita yang bersifat organik. Kita basuh, kita cuci muka dia, dia tarik semua racun yang ada di dalam kulit kita. Termasuk juga racun yang menyebabkan berlakunya peradangan di mata, yang menyebabkan mata kita jadi tak terang. Jadi oleh sebab itulah maka dengan mengambil tanah liat ini juga memperbaiki penglihatan. Sebenarnya. Jadi kita boleh pancurkan dia, campur dengan air, buat sebagai masker, biarkan dia kat muka, kemudian baru kita cuci dia. Dia menarik kotoran-kotoran itu keluar, ya, dan dia juga memperbaiki penglihatan. Mata jadi terang. Oh, ini menarik sekali, ya. Atau orang gunakan juga di dalam bathtub, tempat mandi itu. Ya, dilumurkan dia dengan dengan clay, ataupun juga boleh digunakan orang dilumurkan saja, dibiarkan kering kat badan, biar dia menarik semua racun-racun yang ada dalam tubuh badan seseorang. Kalau kita biasa berbekam, kita tengok darah manusia berbeza. Ada yang cair, ada yang pekat, ada yang berbuih, ada yang hitam, ada yang membeku. Itu keracunan. Bagaimana kita nak keluarkan semua keracunan itu, nak dapat darah. Seperti darah orang muda ni yang mengandungi oksigen yang tinggi, maka lumurkanlah dia dengan tanah liat. Kita ada 2 tanah liat, satu yang warna putih boleh kita gunakan untuk tujuan tu. Masukkanlah air dan kita sapu di seluruh tubuh badan kita itu untuk menarik semua kotoran yang Pak Haji sebut sebagai ion-ion positif untuk keluar supaya tubuh badan kita menjadi fresh, tubuh badan kita menjadi sihat. Ini yang harus kita lihat. Dan satu lagi iaitu untuk penyakit TB. Antiret digunakan untuk penyakit TB. Penyakit TB ada TB tulang. Ada TB tulang, ya, dia makan tulang. Ya, dan penyakit TB ini sama juga kita rawat dia dengan tanah liat.
Sakit TB itu batuk kering, ataupun orang panggil TBC. Ya, jadi oleh sebab itu batuk kering ini adalah bakteria. Kalau kita tengok orang itu batuk, maka kita boleh bagi tak dengan antireak, boleh bagi untuk hilangkan batuk tersebut. Ya, jika batuk itu datang daripada masalah bakteria, maka batuk itu akan berhenti. Kita ambil pada setiap malam. Ya, itu di antaranya. Dan begitu juga untuk orang yang ada buasir. Buasir juga kita gunakan tanah liat ini, dan juga untuk anti parasit. Apa tu anti parasit? Anti parasit itu anti pada masalah cacing. Kita tahu bahawa masalah cacing ini banyak berlaku, dan kita boleh lihat permasalahan cacing ni, kita tengok muka berjerawat, itu salah satunya lah. Ya, kalau kita tengok ada restosinusitis yang banyak, kita boleh gunakan daripada tanah liat ini. Dan begitu juga dia menyembuhkan luka di luar. Luka, kita boleh sapukan di luka tersebut itu, kita sapukan dengan air tanah. Air tanah ni dia boleh menghentikan luka. Dia boleh menghentikan luka dan menyembuh luka dan menghilangkan parut dengan cepat. Itu di antaranya. Kemudian yang paling bagus ni dia adalah untuk detoksifikasi. Untuk bersih hati, liver. Detoksifikasi. Untuk buah pinggang. Ya, untuk pembersihan buah pinggang dan menghilangkan racun dalam tubuh badan kita. Cuma ada satu hal yang Pak Ina pesan. Jangan ambil terlalu banyak. Ketidakberjayanya kita membuat perawatan, kadang-kadang yang kita ambil itu terlalu banyak. Sebab tu bila kita gunakan dalam bentuk spray itu tidak terlalu banyak, tetapi dalam komposisi yang cukup, sedikit saja dia sudah berfungsi. Sebab dia nak men-triggerkan saja. Tapi kalau kita ambil banyak-banyak kerana nak bagi dia cepat sembuh, benarkah pemikiran begitu? Ya, kadang-kadang orang kata, ya aku makan ni. Betul, penambahan dos itu memang kita kena buat. Tetapi ada yang kita kena lihat. Bahawa bukan sebab dosis lagi. Tapi sebab ada faktor-faktor penghalang. Macam antireak ni, kita tidak perlu ambil banyak. Ya, ambil satu kapsul pada waktu malam, sudah mencukupi. Atau ketika kita makan makanan yang ada alergik, ya, walaupun tak muncul alergik tersebut, kita boleh menggunakannya. Itu di antaranya. Ataupun kalau kita sudah bersiap sedia, kita boleh terus menggunakannya. Ya, tak kira dia timbul alergi atau tidak, kita terus menggunakannya saja. Itu di antaranya. Masya Allah. Okey, kemudian pula kita tengok di sini. Okey. Di dalam tanah liat ini dia ada zinc. Dia satu lagi, dia ada zat besi. Ada dua kat sini. Zat besi, ferrum pun ada, zinc pun ada. Bila dikatakan ferrum dan zinc ni ada, yang pertama dia menghilangkan sakit. Dia anti sakit lah. Kalau orang ada gout sakit sendi, sakit luka dalam perut, macam mana kita nak hilangkan sakit? Salah satu pereda pada sakit itu ialah zinc. Zinc dia ambil bersama dengan apa? Zinc dia ambil bersama dengan zat besi. Percampuran di antara zat besi dan zinc ini yang ada di dalam tanah liat ini, dia anti sakit. Sebab tu kalau orang tu sakit gigi, kita katakan, ambil dia punya herba ini, dia boleh hilang. Masya Allah. Hebat pada penciptaan Allah ini, terdapat ubat tahan sakit yang ada di dalam tanah liat. Yang ini kita boleh gunakan. Dia dapat meringankan rasa sakit pada luka dan membantu dalam penyembuhannya, dan bekas-bekas luka ataupun parut dia hilang kalau kita ambilnya terusan tu. Dan juga untuk alergik pada kulit. Alergik pada kulit. Itu di antaranya, tapi dia kata banyak minum air, kena lawas, syarat dia. Okey, yang seterusnya juga kita tengok tanah liat bentonite ni, dia juga dapat
membantu mengurangi racun pada makanan. Di mana kita tengok air ya, itu adalah air minum ada klorinnya, ada magnesium klorida. Bagaimana kita nak membersihkan dia? Di dalam tanah liat itu ada magnesium, ya, magnesium klorida. Dia ada magnesium, dia ada berbagai jenis lah magnesium. Dia ada ferrum. Magnesium ini dalam tanah liat ini dipanggil magnesium klorida. Magnesium klorida ini dia menghapus klorin. Jadi kalau air itu ada klorin. Air yang ada klorin ini kita tak boleh kita masak dah. Kalau kita masak, dia jadi hidroklorin. Bertambah aktif lagi dia punya klorin tersebut. Jadi kita boleh ambil secara mentah. Tapi bagaimana nak hilangkan racun dia? Kok ada keracunan di situ? Maka itulah peranannya. Kita dapat membersihkan fluoride itu dalam air minum sehingga dia jadi bebas untuk diminum, aman untuk diminum. Orang dulu dia buat pasu ataupun tempat simpan air gabah daripada tanah liat untuk menghilangkan racun. Dia biar semalam dulu baru dia minum. Sebab tu dia banyak memberikan kesan pengobatan. Kalau di Perak ada labu sayung, ada guri. Kalau di rumah Pak Julu ada tempayan, guri kecil, tempayan besar. Jadi air telaga tu dimasukkan ke dalam itu. Dibiarkan itu, kalau kita nak minum, kita ambil daripada air di dalam tempayan tersebut. Sejuk saja kita minum. Itu penawar. Clay. Kalau orang buat pula, kita tengok orang India misalnya, dia suka masak di dalam periuk tanah. Clay pot. Di mana clay pot ni dia preserve makanan tersebut jangan rosak. Begitulah ketika kita mengambil tanah liat dalam tubuh badan kita. Dia tidak terkontaminasi dengan logam-logam berat, zat logam berat dan sebagainya. Baik. Kalau kita katakan logam berat, di mana kita selalu akan dapat logam berat? Dalam sayur-sayuran, buah-buahan, di dalam insek, dalam racun serangga, racun-racun rumpai, dalam paraquat, di dalam di sebagainya. Kalau dulunya, kalau kita tahu petani-petani kita, kebanyakannya mengawal rumput-rumput itu dengan menggunakan paraquat, redmoson, nama-nama jenamanya, tetapi dia adalah paraquat, guna spark, guna roundup, yang punya glyphosate, yang mana itu semua bahaya, logam berat yang bahaya. Cuba kita tengok hari ini, status kesihatan masyarakat pada hari ini, muda-muda dah sakit. Kita dah jadi seperti pendulang emas. Apa maksudnya pendulang emas? Pendulang emas dia kebanyakan macam ahli somo. Ahli somo ni nak bermutu, nak jadi ahli somo, mereka kena fikir usia mereka tak panjang. 40-45 mereka stroke, mereka akan mati. Sebab apa? Mereka nak bina otak somo tu. Somo daripada Jepun tu. Ya, ahli sukan atlet somo tu nak boleh besar betul tu, mereka kena makan dengan makanan yang cukup banyak. Sama dengan pendulang emas. Kebanyakannya stroke. Ya, pada usia-usia yang muda. Tetapi hari ini bukan somo, bukan pendulang emas, tapi masyarakat hari ini mula kena penyakit, berbagai-bagai penyakit. Ya, tidak dapat nak dielakkan. Penyakit terus berlaku. Non-stop berlaku. Anak-anak muda, remaja, orang-orang tua, sakit berterusan. Jatuh seorang-seorang. Sehingga kematian hari ini, ya, kematian yang kita dapat dengar setiap hari. Kampung kita, kampung jiran kita, tetangga sebelah rumah kita, ahli keluarga kita. Sebab apa berlaku begitu manusia hari ini tidak berjaya untuk menentang racun-racun yang ada di luar sana. Makanan ada racun, minuman ada racun, buah-buahan, sayur-sayuran, semua ada racun. Bagaimana nak melarikan diri pada ini? Maka dia perlu kepada
tanah liat. Balik semula kepada alam. Jadi oleh sebab itu di dalam detoksifikasi racun yang menyebabkan alergik makanan. Kadang-kadang orang alergik makanan. Makanan yang lebih 8 jam. Yang dipanah-panahkan. Ada semua orang alergik makan gatal. Ya, makan dia gatal. Lepas tu masalah pencernaan yang hari ini, status masalah pencernaan hari ini sudah tidak baik lagi. Apa yang tidak baiknya? Sebab kita sudah tidak ada probiotik. Kita sudah tidak ada microflora. Kita tak ada good bacteria. Macam dalam tanah. Bila di dalam tanah itu tidak ada mikrob, maka pokok sudah tidak mau berbuah lagi. Macam sekarang ni Pak Haji sedang memperbaiki pokok koko. Ya, pokok kakao di Indonesia. Kebanyakannya kakao di seluruh Indonesia itu tidak ada buahnya. Buah kalau ada, dia hitam. Dia kena fungus, tak tahan. Tak seperti dulu. Kalau di Aceh ada hampir 100,000 hektar yang tertinggal. Tertidur. Orang sudah tak mahu untuk mengusahakannya. Sulawesi 70,000 hektar. Di Bandung saja daripada Pak Imam beritahu ada kurang lebih puluhan ribu hektar. Tak masuk lagi ke Medan, kepada Pariaman, ke Payakumbuh dan sebagainya. Kita sebut kata bumi sudah tak bersahabat lagi dengan kita. Kenapa? Kerana kematian mikroorganisme yang ada dalam bumi. Begitu juga dalam tubuh badan manusia. Tubuh sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Kerana kematian mikroorganisme di dalam tubuh badan kita. Kita tengok salah satu daripada pengambilan mi misalnya. Mi segera. Bagaimana berita tentang pengharaman mi segera. Nanti kita tengok ada berita tu. Kalau ada kita boleh share di dalam kumpulan ini. Kita tengok bagaimana mi segera ini juga mengandungi keracunan yang tinggi. Ya. Jadi oleh sebab itulah maka kita tak dapat untuk melarikan diri dengan masalah pencernaan. Yang menjadi masalah utama dalam kehidupan manusia. Pencernaan yang tidak baik. Yang menyebabkan pelbagai penyakit yang akan berlaku. Maka akibatnya ialah kelelahan. Kita tak seperti orang dulu fit, bekerja, kuat. Tapi hari ini kita lelah. Kita lesu. Kita kurang oksigen. Kita ada lemah, lesu, loyo, longlai. Kita mudah kena penyakit. Kena hujan sedikit, kita sesama 14 hari. Kemudian kita demam dan sebagainya. Jadi itu kesemuanya yang mengundang kepada pelbagai penyakit. Simptom-simptom bahawa tubuh itu tidak berupaya lagi untuk mendetoksifikasi. Sudah overload, liver dah tak boleh bekerja lagi, sudah surrender kerana racun yang banyak. Dan selalunya diiringi dengan apa? Ini kena ingat. Apa dia? Sakit kepala. Sakit kepala itu satu isyarat penting bahawa tubuh sudah tidak mampu lagi bertahan. Jadi kalau kita ambil Panadol, sakit kepala akan hilang, tapi tunggu kita tumbang. Sakit tak hilang, penyakit tak hilang, sakit hilang. Tapi semakin bertambah persentage kesakitan tersebut dan menanti untuk tumbang, untuk jatuh, sebagainya. Jadi itu di antaranya. Jadi oleh sebab itulah maka kita tengok sangat menarik tanah liat ini. Ya. Kalau dalam kajian sains didapati tanah liat ini mempunyai kandungan elektriknya. Elektriknya sendiri. Elektrik itu ion macam Pak Haji sebut tadi yang menarik cacas ion yang negatif. Cacas ion yang positif. Dia arus mutant listrik yang digunakan untuk tujuan pengobatan. Apatah lagi untuk usus kita. Dan satu lagi kita tengok bahawa bagaimana orang-orang kanser perubatannya itu didapati bahawa akhir-akhir ini perubatannya itu kanser itu dirawat dengan menggunakan tanah liat. Masya Allah ya, penelitian ini dia bermula daripada pencegahan. Ya, pencegahan. Kita tahu bahawa tanah liat itu dia sebagai
pencegahan, terasi itu sebagai trigger, kita boleh pilih. Kalau kita ambil terasi, seafood, belacan, budu, dia akan triggerkan lagi dia punya kanser. Kalau kita ambil daripada tanah liat, dia akan memperlahan dan menghilangkan kesan daripada kesan kanser. Masya Allah, cukup hebat. Jadi oleh sebab itulah maka kita lihat lagi bagaimana kekurangan kalsium pada tulang orang tua-tua. Terasa, Pak Haji pun terasa pada usia-usia begini. Ya, masalah tulang sudah tidak kuat lagi. Apatah lagi ibu ayah kita yang sudah umur 75, 80. Maka kekuatan tulang mereka ini makin hari makin lemah. Kalau mereka tak bergerak, mereka tidur saja, lagi lemah. Ingat, tulang dan otot kalau tidak digunakan makin lemah. Jadi oleh sebab itu kelemahan tersebut nak ambil mana? Maka dicadangkan ambil susu untuk menguatkan tulang. Tapi tidak semua dah makan, dah minum susu dah sekian bertahun tapi tulang masih tak kuat lagi. Maka dia ada di dalam tanah liat atau ambil dalam kapsul moringa atau daun kelor. Daun kelor. Itu adalah antara yang boleh menguatkan, boleh meninggikan kalsium dalam tubuh badan. Subhanallah. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa kerapuhan tulang. Hari ini banyak orang dia jatuh sikit dia patah. Jatuh sikit dia patah. Kerapuhan tulang ini boleh jadi pertama kerana orang itu ada masalah ginjal, buah pinggang. Ya, yang kedua boleh jadi kerana dia ada penyakit yang menyebabkan dalam tubuh badannya itu berasid, asidosis yang tinggi. Itu di antaranya. Jadi alhamdulillah kita tengok bahawa kesan tanah liat ini dia ada span. Dia span itu dia menyerap. Macam mana kita ambil arang, ambil cakul, ya, kita letakkan ke dalam freezer, dia akan menyerap bau. Begitulah tanah liat menyerap racun yang ada dalam tubuh badan. Dia ada span dan sebagainya. Okay, jadi oleh sebab itulah maka kita tengok tanah liat itu ada tanah liat putih. Tanah liat putih itu ada juga kita jual tanah liat putih itu namanya kolin. Ya, tanah kolin ini pun boleh kita buat untuk meneutralkan, ya, boleh kita buat untuk meneutralkan apa dia? Meneutralkan racun orang yang ada diarrhea dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah maka dia sangat baik, ya, dia sangat baik khususnya untuk menyerap racun, bakteria dan parasit, asidosis, ion hidrogen dan hormon steroid yang berlebihan dalam masa kehamilan. Bila masa kehamilan ini apa yang boleh berlaku? Biasanya ibu-ibu tu kadang-kadang gugur. Jadi kenapa ibu gugur anaknya ketika dia hamil? Kerana berlakunya pertambahan hormon steroid dalam tubuh badannya itu. Jadi dia gugur. Cara nak bagi dia jangan gugur, kita ambilkan tanah liat 1 kapsul saja. Dia ambilkan. Itu di antaranya. Okey, kemudian juga pada dekat sini juga kita menceritakan tentang berbagai lagi lah kelebihan yang ada pada tanah liat yang produk kita itu disebut sebagai anti racun. Baik, Masya Allah, ya. Pak Haji tengok di sini ada banyak soalan-soalan yang dikemukakan. Tadi kita ada grup perubatan herba, belajar herba dengan Pak Haji. Ada soalan-soalan yang dinyatakan di situ yang Pak Haji baca dan Pak Haji janji untuk menjawabnya supaya tuan-tuan boleh dapat mengambil pengetahuan, belajar betul-betul tentang bagaimana kita nak merawatnya, insya-Allah. Ini dalam buletin 9 ini mi racun serangga di dalam mi ini. Kita tengok, ya. Masya-Allah. Baik, kita jawab dulu soalan. Ya, soalan yang pertama, solusinya
kasus sakit polip cervix atau tumor jinak di cervix, solusinya apa? Ini Pak Haji sebutkan dalam masalah cervix ini, kita perlu menggunakan sirih saja. Sirih itu ambil sirih yang selengkapnya. Sirih campur pinang, campur gambir, campur kapur, masukkan air ke dalam blender, blendkan dia itu, ambil airnya itu, buat sapu di bahagian rahim yang ada tumor ini, tumor jinak di cervix ini. Satu. Yang kedua, dapatkanlah minyak zaitun cold press yang tua, pohon yang tua, dimasukkan kunyit separuh daripadanya. Nanti minyak zaitun akan jadi bahan ekstrak pelarut yang akan menarik bahan-bahan daripada kunyit tersebut. Selepas 14 hari, minyak zaitun bukan warna hijau kehijauan lagi, sudah warna terang sekali warna kuningnya, iaitu warna kunyit. Maka mulalah dia mengambil, mengkonsumsi. Masya Allah, itulah perawatannya. Kalau nak perkuatkan lagi, ambil lada hitam, tumbuk sedikit. Jangan lebih banyak, 5% saja lada hitam. Tumbuk, hancurkan, masuk ke dalam minyak zaitun tersebut dan untuk diminum, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan kita bersama, insya-Allah Pak Haji akan bersama dengan program IMTGT. IMTGT ini Indonesia, Malaysia, Thailand ya, yang akan adakan pameran di Batam pada 26, 27, 28, 29 hari bulan. Pada bulan ini nanti insya-Allah apa yang kita bawa pergi ke Expo IMTGT Indonesia, Malaysia, Thailand ini, iaitu kita bawa mi moringa. Mi moringa insya-Allah sebanyak 200 karton yang Haji bawa situ, mungkin lebih daripada itu. Jadi bagi mereka yang tinggal di Batam, ayo 26, 27, 28, 29 temui Pak Haji di bus kita di program Expo 3 negara IMTGT, insya-Allah. Berjumpa Pak Haji di situ. Ya, insya-Allah kalau Pak Haji tak pergi pun jumpa produk kita di situ ya, teman-teman kita ada di situ yang akan pergi, masya-Allah. Okey, baik. Itu soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua yang ditulis di sini. Assalamualaikum Pak Haji. Dalam badan ada angin ya. Sesudah jam makan angin sampai ke ulu hati, perut cuba mengeras, apa solusinya? Ini Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa keadaan yang berlaku ini ialah keadaan pencernaan. Hari ini rosak pencernaan itu. Kena hidupkan balik mikroflora dia. Iaitu kita bukan makan ubat untuk hilang angin, untuk tolak angin, bukan. Makan ubat untuk hidupkan enzim yang ada dan mikroflora di dalam perut tersebut. Apa makanan yang kita nak ambil itu? Salah satunya ialah kita ambil alkali spray. Alkali spray. Kalau 1-2 hari tak mau hilang kembung itu, ambil pertingkatkan lagi dosisnya sampai disembuh. Alkali spray. Kerana tujuan alkali spray dia adalah prebiotik. Makanan kepada probiotik. Probiotik itu good bacteria. Jadi kita berikan dia dengan alkali spray. Masya Allah. Itu soalannya. Okey, kemudian ini ada soalan lagi ya, untuk kes ya, underscandent testis ya, kelainan pada bayi kanak-kanak berupa tidak turunnya testis ke kerantung skrotum ya. Doktor sarankan untuk operasi. Apakah kita perlu operasi kalau kita nak bagi? Sebab apa, di dalam anak laki-laki ya, testis dia duduk di atas, dia tak turun ke kantungnya. Jadi doktor nak operasi supaya boleh turun dia punya buahnya itu turun ke sebelah bawah. Ada tak cara kita untuk merawat khususnya di bahagian testis ini?
ada 2 herba kita yang baik, ya, yang kita boleh guna untuk bahagian tesis ini. Yang pertama ialah kita menggunakan syak ketelish. Yang kedua, kita menggunakan mangga spray. Syak ketelish boleh guna, mangga spray pun boleh guna, insya-Allah. Itu di antaranya. Baik, kita tengok lagi soalan yang terhantar. Assalamualaikum Tuan Haji, mohon pencerahan dan solusi. Pertanyaan daripada sahabat lelaki usia 50-an, tak tersahkan kanser pundi kencing. Kanser pundi kencing, masa buang air kecil sakit sangat, pinggang pun sakit. Ya betul. Kalau kanser pundi kencing memang sakit. Itu sebab tu, dia kata macam mana kita nak hilangkan sakit tu? Itu kita perlukan magnesium dan zinc. Di mana? Dia ada di dalam anti-rat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk pundi kencing dulu, kita gunakan syak. Kita gunakan mangga spray. Untuk kawasan kencing, sistem urinary ini, semua kita gunakan yang tu. Cumanya kalau sudah sampai ke peringkat kanser, sakitnya yang amat sangat. Kenapa sakit? Ni, nak terang. Sakit ni kerana hipoksia. Kekurangan oksigen dalam badan. Itu orang kena COVID-19. Kerana tak cukup oksigen, sakit di paru-parunya, ya Allah. Teramat-amat sakit sampai dia ditidurkan. Kerana tidak cukup oksigen, hipoksia. Bila kita boleh bagi oksigen, hilang sakit. Jadi kita nak cari oksigen tu ada di mana. Nah, itu yang Pak Ji dah keluar charge spray. Charge spray itu. Spraykan ke dalam air, goncang. Sekali saja. Air itu digoncang 53 kali sampai dia betul-betul lap. Larut halus, minum sikit-sikit. Dia akan hilang sakit tu. Dia akan hilang sakit tu. Kalau malam ni pun kita buat, bisa insya-Allah bisa tidur, masya-Allah sebagainya. Ya, itu di antaranya, masya-Allah. Ya. Kemudian seterusnya jawab dulu dia punya, Tuan Haji, kencing saya berbuih sejak tahun lalu lagi. Saya sudah makan kapsul haruan pasir, masuk botol kedua dah. Kapsul anti-rat pun masuk botol kedua, tapi air kencing saya masih berbuih lagi. Apa penyelesaian untuk rawatan kencing berbuih? Sebelum jadi masalah kencing berbuih ini, sudah 5 tahun saya mengalami saya darah merah, mudah rosak. Darah jadi berasid. HB saya pernah mencecah 3.5. Daripada 12 jadi 3.5. Berpunca daripada ubat Venofer untuk naikkan HP sewaktu mengandung anak kedua. Kulit saya jadi gatal. Betul. Masalah kekurangan HB ini, masalah ginjal. Sebab dia sebut ginjal itu seperti papan jungkit. Kalau kita menaikkan HB, ginjal pula bermasalah. Sebab tu orang yang ada masalah buah pinggang tak boleh ambil pisang, tak boleh ambil kurma. Ya, sebab potasium itu boleh membuatkan HB dia naik. Tapi bila dia ambil HB, dia akan jadi masalah kat buah pinggang. Kalau kita rawat pula buah pinggang itu, maka HB pula kurang. Kesannya hanya tinggal 3.5 saja. HB untuk orang sihat 12, sebelah ke atas. Kalau sudah 5 bacaan HB-nya, dia kena mentransfusi darah. Jadi di mana kita ni? Bagaimana cara kita nak merawat kalau situasi begini? Itu hemospray. Hemospray itu cukup menaikkan HB. Tapi ada banyak orang tanya, Pak Haji kami guna hemospray tak naik pun HB. Ya, sebab dosisnya tak betul. Tak cukup. Kita tak boleh guna, orang ni hanya perlu 3 kali spray. Dia pun 3 kali spray. Tak boleh begitu. Pembacaannya bergantung kepada seseorang. Berapa jumlah dia nak guna, bergantung kepada dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu, kemungkinan tidak berlaku penaikan HB itu kerana tak cukup dosis. Kita kena tahu. Ya, sama juga seperti berlaku di zaman sahabat. Datang, ya Rasulullah, sahabatku sakit perut. Nabi kata suruh ambil madu. Datang dia, makin parah ya Rasulullah. Nabi kata berikan madu lagi. Makin parah ya Rasulullah. Jadi oleh sebab itulah maka kita kena gunakan HB itu. Itu di antara, ya, kita gunakan HB. Kemudian betul darah merah mudah rosak, jadi berasid, kena ambil akali.
ambil akali. Tapi ada satu hal, Pak Ji yakin ni, kalau Pak Ji tanya mesti betulnya. Sembelit tak? Sembelit. Pasti sembelit. Orang-orang macam ni dia sembelit. Jadi bila dia sembelit, makanan tak jadi darah. Tak jadi darah. Makanan yang dia makan, dah lah makan sikit-sikit, tak ada selera. Tak jadi darah pula. Bagaimana tu? Ya, bagaimana? Jadi kita kena balik semula. Jadi kalau kulit yang gatal tu, macam tu. Yang menandakan bahawa kadar asid yang sangat tinggi dalam tubuh badan kita. Kita boleh gunakan charge spray, kita boleh gunakan spray dalam air 1 kali sudah cukup. Kita pertimbangkan. Ya, itu di antaranya. Masya Allah. Okey, kemudian kita tengok lagi, ada soalan lagi. Okey, mohon saranan herba untuk orang tua yang tapak kaki luka diabetes, sudah amalkan anti spray dan minum jus apel hijau. Ya, kalau luka kandungan kencing manis kan Pak Ji dah sebut dah. HGHT, hati ungu. Spray tempat luka tu, spray dalam air bagi dia minum. Itu. Kena gunakan itu. Atau ambil antirek, buka kapsulnya itu, ya ditabur-taburkan serbuk antirek itu tempat luka. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Sangat boleh. Okay, kemudian Assalamualaikum Pak Haji, masalah jantung stage 4. Doktor suruh bedah, tapi dia tak mau bedah. Apa herba yang boleh cepat pulih? Jantung stage 4. Apa yang akan terjadi? Jantung stage 4 ni kita ada jantung hati. Kita ada kapsul jantung hati yang diambil bersama dengan minyak zaitun. Ada jual kapsul jantung hati tu. Mungkin kita boleh publishkan kat sini. Boleh kita tunjukkan sikit gambar jantung hati kat sini. Ini berkesan. Malam kita hanya ambil 1 kapsul saja. 1 kapsul saja pada 1 malam. Sudah pun mencukupi. Ya, dengan insya-Allah bila kita ambil. Baik. Assalamualaikum. Hemospray dan alkali spray dan albumin apa bisa dicampur dalam satu minuman? Saya pasien cuci darah, HB selalu turun. Boleh. Tambah orang yang cuci darah ni kita tahu bahawa dia tak boleh minum air banyak. Boleh ambil dalam satu minuman saja. Alkali, hemospray, masukkan 500 ml yang dibenarkan oleh doktor. Ya, kita ambil. Okey, baik. Seterusnya ada soalan lagi ni. Jawapan Pak Haji. Okey, ini Pak Haji lihat soalan-soalan yang dikemukakan dalam grup. Nanti kalau ada apa-apa, selalulah. Ya, selalu kita bertanya dalam grup itu nanti insya-Allah. Kita cuba lihat. Okey, kita tengok pula soalan-soalan yang ada di sini. Ya, yang ada sewaktu kuliah ini. Kita tengok. Okey, apa soalannya? Masya Allah ya. Soalannya, Assalamualaikum. Untuk masalah tangan dan kaki kanan terasa berat dan lemah. Kurang koordinasi untuk melakukan gerakan kecil. Seperti berus gigi dan butang baju juga tidak. Ya, jadi dia berayun, dia jadi tremor dan sebagainya. Jadi ini nak sebutkan ini adalah masalah otak. Masalah gangguan di otak. Neuro maksudnya. Jadi kalau gangguan di otak ini kita boleh kita boleh gunakan anxiety dan superbrain. Ya, itu di antaranya yang boleh kita gunakan. Subhanallah ya. Jadi kalau untuk masalah tersebut. Okey, kita pergi lagi. Assalamualaikum Pak Haji, apa herba yang tepat untuk mual muntah hamil muda dan buat agar bertenaga? Apakah aman guna kolon kelinci berhamil? Tak payah guna kolon kelinci. Hamil hanya perlu ambil antibiot. Hilang mabuk perjalanan, mabuk hamil. Kadang asid juga tu. Mabuk hamil tu muntah. Fikir nak makan muntah.
Yang lebih teruk ya, kadang-kadang dia jadi alergik dengan suami. Dekat suami nak muntah. Bagainya dia jadi alergik bermacam-macam. Ya, jadi sebab apa tu? Sebab asid yang boleh kita gunakan. Ya, daripada penggunaan anti-rat untuk menghilangkan asid tersebut. Masya Allah. Okey, ada soalan lagi untuk tangan yang terasa. Okey, baik. Assalamualaikum Pak Haji, apa herba tepat untuk muntaham ya? Assalamualaikum Tuan Haji, batuk pada keluarga kami. Kami sudah pakai IMS, Rawako, AGHT, tapi batuk belum juga tuntas. Bagaimana? Kalau kita sudah ambil semua ni, tiba-tiba masih batuk, bagaimana? Jadi nak bagi tahu, kalau jadi begini, kena berhenti semua. Sebab percampuran kesemua herba yang dia ambil tu, dia sudah bentuk satu kimia yang menyebabkan panas dalam tubuh badan. Dia kena berhenti saat seminggu, berhentilah batuk tu. Batuk tu sebenarnya dah berhenti dah. Jadi bila kita gunakan tu, dia bertambah panas. Bertambah panas. Jadi kalau kita nak gunakan, apa dia? Kita gunakan, boleh kita gunakan sesuatu yang menyejukkan badan kita. Pegaga misalnya. Kita ambil air pegaga, kita rebus. Kita ambil airnya itu, kita rendam dengan gula batu waktu malam. Besok kita minum. Dia menyejukkan. Dia kena bersifat begitu. Daun pandan menyejukkan. Ya, itu di antaranya. Masya Allah. Okey, ini ada soalan lagi. Gadis remaja 18 tahun sakit senggugut saat haid, apa ikhtiar herbanya Tuan Haji? Kalau senggugut waktu haid, nak guna apa? Rebus batang serai. Batang serai itu di rumah kita, serai makan ya. Kita rebus dan bagi minum. Serai itu dia menghilang sakit senggugut, insya-Allah, dengan izin Allah. Baik. Okey, Assalamualaikum Pak Haji. Saya nak tanya, kalau perut rasa sakit tersilap makan, apa produk? Ini kalau sakit kerana silap makan, alergik dengan pemakanan, anti-rat. Betul? Seperti mana yang telah kita bincangkan. Okey, kemudian Pak Haji, kalau lelaki usia 82 tahun ada masalah, tidak boleh BAB kronik, badan lemah, ya betul? 62 ni memang dah lemah, apatah lagi dia tidur terus. Kemudian dia memang tak mau makan. Orang ni kalau dia tak BAB, dia tak mau makan juga, hilang selera makan. Ambil vaksin 3 dos. Lepas scan, doktor sahkan ada ketumbuhan di bawah buah pinggang sebelah kiri. Doktor nak buang buah pinggang sebab doktor kata itu kanser buah pinggang. Pak Haji sarankan herba, spray cara mana? Okey, kalau kanser ni selalu Pak Haji pesankan NK spray. No cancer spray. Ya, kita spray terus. Kita bagi ke dalam air kah, dalam mulutnya kah. Tapi biasanya kalau orang tua-tua, kalau kita bagi no cancer ini di dalam mulut terus, dia pecah. Kan dia kurang air. Kita spray di kawasan buah pinggangnya, di belakang pinggang itu kita spray. Itu pun sudah mencukupi, ya, insya-Allah. Okey, kemudian kita tengok jantung hati. Ini dia punya kapsul jantung hati, memang betul ya. Harganya berapa ya kapsul jantung hati ini? Ini kita boleh mendapatkannya daripada teman-teman kita ya, tentang kapsul jantung hati ini. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji. Untuk orang tua yang 58 tahun sakit bawasir luar dan dalam, sebab tu konsumsi anti-rat kapsul malah keluar darah waktu BAB. Apakah herba? Okey, untuk bawasir ini kita gunakan Sinida untuk minum di muka dan di bawah lidah. Sementara di luarnya itu kita spray dengan Busra. Busra spray. Buat dua ini insya-Allah sangat berkesan. Dan ini selalu juga kita guna dalam prolap bagi wanita. Sinida dan Busra. Jerawat juga bagus ya. Jadi itu di antaranya insya-Allah. Okey, kemudian kita tengok di sini
Tuan Haji, ya, mata malas plus 7 anak-anak 10 tahun mohon saranannya. Okey, kalau anak-anak ini, kalau kita tengok masalah mata, kita gunakan NOS lah. Kita gunakan daripada syak, minyak ikan, ya, omega 3. Boleh juga kita gunakan daripada Radi IQ, boleh kita gunakan untuk mata. Kalau anti-rat ni boleh kita gunakan untuk anak, boleh, tapi kita sapu je di atas mata ni. Dia buat macam pilis tu. Ya, campur dengan air, kita sapu sebagainya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Untuk orang yang sudah lama tidak punya keturunan atau anak, apa produk yang harus dikonsumsi? Okey, ni banyak sekali pertanyaan. Keluhannya infertility lah, tak subur ya. Tak subur. Jadi hari ni kita kena tahu bahawa faktor tak subur tu kadang-kadang makanan, mercury, pelambang. Kena keluarkan heavy metal daripada tubuh badan kita. Apa dia pengeluaran heavy metal? Anti-rat. Tetapi anti-rat kena ambil dengan madu. Ini sangat menarik. Jadi pada waktu malam ambil 1 kapsul anti-rat. Ambil madu 1 sudu besar itu. Minum, lepas tu ikuti dengan air. Ini untuk kesuburan. Ya, kesuburan. Sangat bagus. Ya, kunyit hitam juga boleh. Antaranya kita boleh gunakan. Masya Allah. Okey, kemudian ada soalan lagi yang ditanyakan. Assalamualaikum. Kalau kerongkongan seperti ada yang menganjal, apa herbanya? Oh, masalah kat kerongkong ni. Betul. Ya, masalah kat kerongkong, kita telan itu macam sakit. Kadang-kadang ini penyakit thyroid. Kadang-kadang ya. Jadi bagaimana kita nak merawat? Kerongkong ni, perawatannya guna anti-rat. Kerongkong. Sebab tu kalau orang tu ataupun dia guna IMT, IMS, ya, IMT kapsul boleh juga digunakan. Sebab bahagian kerongkong ni dia perlu kepada sambiloto ataupun guna daripada anti-rat ini tanah. Tu ni antaranya. Okey, soalan ni. Assalamualaikum Tuan Haji. Hati membengkak, ada lemak, bengkak, cukup dirawat dengan liver spray saja dan sendiri juga. Ya, betul, cukup. Hati yang ada lemak, bengkak. Tetapi kalau hati itu bengkak, biasanya sembelit. Kita bagi Sinida bersama dengan liver. Ada produk kita yang bernama produk liver spray, kita boleh gunakan. Ya, ini untuk hati. Seorang ibu keguguran dengan usia kehamilan 11 minggu. Lalu dikurat di rumah sakit. Kira-kira herba apa yang dikonsumsi pada apa pantangannya? Pantangan ibu lepas gugur sama seperti pantangan kepada orang lepas bersalin. Sama juga, malah lebih berat lagi. Ya, apa dia kita nak makan dia? Yang pertama, kita kena jaga jangan ambil makanan yang alergik yang ada padanya. Kalau ada makanan alergik, jangan cuba elakkan. Yang kedua, jangan ambil ayam. Ya, kurangkan makan ayam dan makanan yang berminyak kita kurangkan. Okey, apakah yang kita nak guna untuk membersihkannya itu? Kita nama Paramaria Plus. Kapsul Paramaria Plus itu untuk pembersihan rahim. Selepas seorang itu bersalin, gugur. Guna bersama dengan spirulina. Ya, berguna dengan spirulina. Baik, bolehkah jantung hati ini digunakan untuk kasus jantung bengkak? Dan bagaimana dosisnya? Ya, jantung bengkak. Kita guna 1 hari 1 kapsul je pada waktu malam. Minum bersama dengan minyak zaitun 1 sudu, dah cukup. Sampai 10 malam. Sampai disembuh, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum Pak Haji. Herba apa yang bisa digunakan untuk kasus trauma tulang belakang yang mengenai saraf spinalnya yang mengakibatkan lumpuh kedua kaki 14 tahun, ya, itu antaranya 14 bulan. Tulang belakang sudah dioperasi. Jadi kita spray dengan AJHT warna ungu pada tempat yang dioperasi tersebut dan juga di dalam air untuk kita minum 1 hari 500 ml saja
untuk sekali spray Al-Fatihah goncang 53 kali antaranya. Okey, Assalamualaikum Pak Haji. Saya nak tanya, kalau perut rasa sakit silap makan, itu Pak Haji dah jawab dah. Ambil saja Antirex sebagainya. Assalamualaikum, apakah Antirex perlu dijarakkan masa pengambilannya daripada herbal spray lain? Kalau perlu, berapa lama? Antirex ni kita ambil dia berasingan lah, terbaik. Ya, supaya dia tak ikat ubat-ubat yang kita bagi dalam produk spray yang lain. 1 jam jaraknya. Apakah orang sihat tanpa kencing manis boleh mengambil insulin spray 2 kasturi untuk jaga bacaan gula di dalam darah? Boleh. Boleh. Dengan syarat kita kontrol lah darahnya itu. Jangan bagi dia naik. Ya. Sebab apa kalau kita katakan kasturi spray itu daripada air limau kasturi, air jeruk kasturi saja. Boleh tak kita nak minum air jeruk kasturi bagi pesakit-pesakit kecil manis? Boleh. Kita beli sendiri pun boleh. Kita perah ke dalam air hangat. Lepas makannya perah ke gula naik. Sama juga dengan kita ambil cuka kurma. Ambil dulu sebelum kita makan. Gula kita stabil. Dia tak jadi jumping. Ya, gula kita dia berada rendah, dia naik tinggi. Dia perlahan. Tubuh badan kita dia jumping. Ya, antaranya. Okey, soalannya, maaf Tuan Haji, guna anxiety dan super brain berapa kerap? Gunakan pada waktu malam. Bagi sakit-sakit yang ada masalah neuro tadi, Pak Haji sebutkan. Pak Haji, kalau sudah lama belum punya keturunan atau anak, untuk apa yang harus dikonsumsi? Tadi, Pak Haji dah sebut lah. Iaitu kita mengambil, pertama kita boleh ambil Antirex, ya, untuk buang heavy metal yang mungkin ada heavy metal dekat situ. Itu yang paling utama sekali. Iaitu kita buangkan dia punya Antirex. Kemudian kita mengambil satu yang boleh meningkatkan count of sperm. Dulu kita biasa suruh orang guna kunyit hitam juga boleh kita gunakan. Ya, tu di antaranya. Dan kalau orang lelaki, kalau orang perempuan, ya, kadang-kadang kita gunakan Paramaria, kita gunakan lagi tambahan Puraria dan sebagainya. Masya Allah. Okey, maaf Tuan Haji, anxiety dan super brain berapa kerap? Okey, ini di antaranya. Mohon herba cadangan bagi ibu selepas bersalin. Ibu lepas bersalin ini 7 angin dengan pelawas, spirina. Dah cukup. Ya. Kalau spirina tu dah cukup, 7 angin dan pelawas. Ya. Itu dia antara yang sudah cukup. Masya Allah. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Tuan Haji. Untuk kayak, nak guna apa? Kayak kita gunakan rawaku. Kita spray pada kayak tersebut. Tapi spray jauh, jangan spray dekat. Kalau spray dekat, dia akan jadi radang. Jadi kita spray jauh sikit. Itu di antaranya. Assalamualaikum Tuan Haji. Sembelit kuat, buasir dan angin kuat. Kaki tangan sejuk. Ni memanglah kalau dah buasir. Sinida, ya, Antirex dan Sinida dalam 1/5 liter. 3 kali spray. Apa lagi yang perlu diamalkan lagi? Ya, apa lagi, ya, penyakit banyak buasir dah. Sudah. Kalau dia keluar itu, kita gunakan busra, spraykan di luar itu. Assalamualaikum Pak Haji, salam dari Batu Bara. Izin bertanya, bolehkah konsumsi kopi radik merah pada ibu hamil 9 bulan? Boleh. Dia kuatkan tulang. Ambil. Tidak mengapa. Assalamualaikum Tuan Haji. Demam sudah hampir 5 hari. Trombosit turun. Leukosit naik. Darah putih naik pula. Ya. Herba apa yang dicadangkan. Ya. Jadi itu kita, kalau macam ni selalunya kita ambil jus kurma. Jus kurma. Jadi jus kurma tu dia boleh menaikkan dia punya HB dia. Masya Allah. Okey, soalan yang seterusnya.
Apa, Assalamualaikum, demam. Okey, kalau antiret dicampur dengan sinida, boleh tak diambil sekali? Antiret ambil dengan sinida, boleh. Tapi jarakkan sikit, ya. Sebab antiret ni, dia fungsi dia untuk mengikat dan dia membuang racun dan sebagainya. Jadi, itulah soalan-soalan yang ditanyakan. Pak Ucap terima kasihlah kepada mereka yang bertanya ni. Dan mudah-mudahan nanti kita belajar dan belajar lagi. Ya, belajar lagi dan Masya Allah ya. Ada dah herba-herba baru yang Pak Haji hasilkan sekarang. Ya, ya. Jika terdapat macam cadangan herba bagi ibu terkadang oyong dan tak seimbang. Inilah antiret ni. Kita kena ambil. Dia memang jadi oyong, tak seimbang, dia tak kuat tulang tu. Sebagainya. Tapi kalau ada radik kolagen tu terbaik. Kita ambilkan. Masya Allah. Ini ada soalan lagi. Apakah bagus gabungan antiret dan vitamin C untuk buang heavy metal? Antiret dan deep C. Deep C bukan vitamin C dan heavy metal untuk buang dalam badan. Boleh. Deep C boleh gunakan. Ya, deep C pun memang buang heavy metal. Dia gunakan garam hutan. Garam hitam. Baik. Jadi Alhamdulillah. Apa yang Pak Haji sebutkan di sini adalah merupakan sebingkisan kecil daripada pengobatan yang ada dalam pengobatan kita dan pengobatan yang ada dalam dunia ni. Menunjukkan betapa kecilnya kita. Betapa dhaifnya kita. Betapa kurangnya ilmu kita. Tetapi dapat membantu banyak. Ya, banyak orang-orang sakit. Kerana kita telah membuat penelitian. Masya Allah ya, bersyukur kepada Allah SWT. Sekarang ni di Malaysia ada sebuah universiti teknologi Malaysia telah memperkenalkan satu program pengobatan herba Melayu. Dan Alhamdulillah Pak Haji mengajar di situ. Untuk apa? Untuk memperkenalkan herba Melayu ni dalam bentuk yang diberi nafas baru. Pemahaman tentang bagaimana orang ni kadang-kadang dia tak faham. Bila dia tak faham, sesuatu itu jadi musuh pada dirinya. Misal kata apa? Misal kata menggunakan orang kena santet misalnya. Kita akan bincang pasal santet itu di sudut yang lain, tapi sudut bagaimana kita menguatkan akidah. Bagaimana kita mengeluarkan racun dengan menggunakan daripada bukan semua santet itu daripada sihir. Boleh jadi daripada kencing tikus. Boleh jadi daripada makanan bakteria, makanan yang mengandungi bakteria. Boleh jadi juga datang daripada heavy metal. Boleh jadi juga datang daripada berbagai-bagai sebab. Yang kita kena mempunyai keluasan di dalam pemahaman pengobatan. Pengobatan bukanlah matematik. Sakit ni, makan ubat ni. Tidak. Pengobatan ialah kita perlu mencari keserasian sesuatu penyakit dengan tubuh badan seorang. Satu herba, kita kata contoh seperti jantung hati ni, baik untuk seseorang. Tak tentu baik untuk orang lain lagi. Belum tentu. Jadi sebab itu jangan putus asa. Ketika kita mencari obat dan tak sembuh dalam ketika berubat, jangan putus asa. Sebab kegagalan dalam pengobatan ini adalah kerana putus asa. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan yang banyak beribu jenis ini. Ya, kalau sudah ada satu jenis saja tak perlu cerita ribu-ribu. Tujuannya untuk apa? Untuk manusia mencari. Manusia berikhtiar. Mencari jawapan daripada penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan. Jadi kita ada dua grup ya. Kita ada dua grup. Grup perubatan herba ini ada grup 1 dan grup 2. InsyaAllah nanti kita updatekan di situ. Yang kedua, orang-orang Batam, tunggu ya, 26, 27, 28, IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand. Akan diadakan di Batam. Dan kita bawa 200 karton moringa. Rebut dekat situ saja. Ya. Jadi peluang kita masuk ke dalam IMTGT ini juga boleh membenarkan kita membawa produk-produk tersebut. Dan yang satu lagi,
Ya, yang satu lagi bagi mereka yang berminat untuk tanaman kakao bahasa Indonesia ini, boleh melibatkan diri dengan kita. Boleh hubungi dengan kita. Sangat-sangat bagus, potensi sekali untuk kita membangkitkan ekonomi bagi negara-negara seperti negara yang mempunyai tanah seperti kita, Malaysia, Indonesia, yang tidak tahu mau tanam apa. Mari kita tanam kakao balik, koko balik, insya-Allah. Terima kasih pada semua tim yang telah membantu Pak Haji di mana juga kita berada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.